wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Maksudnya, sesungguhnya kami telah menurunkan, yakni Al-Quran pada malam Al-Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Al-Qadar itu? Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita mengatur syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi kekuatan untuk kita bersama-sama pada pagi ini, dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana maklum, hari ini merupakan hari Jumaat, iaitu minggu terakhir kita berada di bulan Ramadan. Dan hari ini adalah merupakan hari yang ke-27 Ramadan, sebagaimana disebut dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Baik, dalam surah Al-Qadar ini, di mana ulama sebut, Allah Ta'ala sebut Lailatul Qadar ni sebanyak 3 kali dalam surah ni, di mana huruf Lailatul Qadar iaitu sebanyak 9 huruf. Jadi kata ulama, 9 ni kita kali dengan 3, maka kata dia boleh jadi Lailatul Qadar ni jatuh pada malam yang ke-27. Kalaulah benar apa yang dinyatakan oleh ulama, bermakna boleh jadi semalam adalah merupakan malam Lailatul Qadar. Di mana Ibnu Taimiyah berkata, jika malam Jumaat kebetulan jatuh pada malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan, kemungkinan besar itulah Lailatul Qadar. Begitu juga Ibnu Arabi juga berkata, antara kaedah untuk menentukan Lailatul Qadar ialah bila malam Jumaat kebetulan jatuh pada malam ganjil di 10 akhir Ramadan. Maknanya kalau betul lah apa yang disebut oleh 2 ulama ini, maka boleh jadi semalam itu iaitu jatuh malam Lailatul Qadar tu. Maka beruntunglah mana-mana orang yang boleh Lailatul Qadar semalam. Sebab itulah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika sekiranya berkesempatan memperolehi Lailatul Qadar, apakah doa yang perlu dipohong? Maka Nabi sebut, mudda'a Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wahai Allah, sesungguhnya engkau pemaaf dan suka memaaf, maka maafkanlah aku, wahai Allah. Inilah antara doa yang perlu dipohong jika kita berkesempatan memperolehi Lailatul Qadar. Apa yang pasti, Lailatul Qadar ni berlaku malam-malam ganjil, iaitu 10 terakhir.
Cuma mengikut pendapat dua ulama ni, kata dia jika sekiranya 27 terutamanya berlaku pada malam Jumaat, mengikut pandangan dua ulama ni, kata dia boleh jadi malam itulah malam Lailatul Qadar. Maka beruntunglah kerana orang boleh Lailatul Qadar, yakni 1000 bulan. 1000 bulan ni menyamai 83 tahun 4 bulan. 83 tahun ni tuan-tuan, kalaulah kita boleh seumur hidup kita, sekurang-kurangnya 10 kali dalam hidup kita, kita boleh Lailatul Qadar, maknanya tak kurang 800 lebih. 800 lebih amalan dia kita boleh, disebabkan memperolehi malam Lailatul Qadar. Dan dalam masa yang sama, antara amalan yang perlu dilakukan pada bulan Ramadan ini ialah memperbanyakkan baca Al-Quran. Sebab itulah bagi orang yang tak pernah baca Al-Quran, kita hanya berbaki beberapa hari saja, maka tolonglah baca Quran. Sekurang-kurangnya baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yakni sekurang-kurangnya 3 kali sebelum tidur, seolah-olah dia khatam Quran sekali. Amat nak sebut satu kisah di mana saya dengar tazkirah daripada seorang ustaz, dia sebut tentang kelebihan Al-Quran. Kata dia, seorang pemuda bila dia lalu satu kawasan kubur, pada sebelah malamnya dia tengok kubur ni, di antara banyak-banyak kubur, ada satu kubur ni bercahaya dia. Lalu dia ambil kayu, dia tanda di kubur yang bercahaya. Lalu keesokan harinya, dia pergi di kawasan kubur tersebut. Lalu dia tanya, ni kubur siapa ni? Lalu orang peroyaklah si fulan bin si fulan, dia pergilah di rumah kawan tu. Maka terbitlah seorang makcik tua. Lalu dia kata, wahai makcik, amo nak tanya, apakah amalan ya suami makcik buat ni, sehingga kata dia dalam banyak-banyak kubur ni, kubur suami makcik lah yang bercahaya sekali. Jadi amo nak tanya ni, suami makcik ni orang setara mana? Adakah dia ni orang alim, ataupun dia ni ulama, ataupun dia ni wali Allah? Lalu katanya makcik ni, dia kata sebenarnya suami hamba ni tidaklah orang alim, dia juga bukanlah wali Allah. Cuma dia kata suami hamba ni, kata dia, antara keistimewaan dia, tiap-tiap malam dia akan ambil Al-Quran, dia tengok Al-Quran. Bila dia tengok Quran ni, walah dia tak boleh baca pun, tetapi tiap-tiap malam dia tengok Quran semacam. Dan dia menangis di atas, disebabkan dia ni Quran dia tak boleh baca pun. Dia tengok dan dia teriak, dan dia berdoa kepada Allah, wahai Allah, janganlah kamu laknat aku disebabkan aku ni tak boleh baca Al-Quran. Aku nak baca Quran tetapi aku tak reti, wahai Allah. Maka perbuatan dia ni, kata makcik ni, tiap-tiap hari suami dia ni teriak, dia duduk tengok Quran tuan-tuan. Maka hasil daripada itulah rupa-rupanya kubur suami dia ni bercahaya tuan-tuan, kerana tengok Quran tuan-tuan. Sebab itulah, untuk nak mendapat pahala, antaranya disebut
tengok Quran pun boleh pahala dah tuan-tuan. Nah, bagi orang yang tak boleh baca Quran, tuan-tuan ambil Quran buka tengok, boleh pahala dah tuan-tuan. Jadi kita ada baki dah 3 hari lebih kurang. Bagi orang tak boleh baca Quran, ambil Quran tengok je tuan-tuan. Nah, ambil tengok, buka tengok. Tapi menaraklah tuan-tuan. Nah, betul-betul lah hamba kata tengok Quran pun boleh pahala, tuan-tuan pakai buka saja pula. Bagi orang yang boleh baca Quran dipersilakan baca. Cuma bagi orang yang tak boleh baca Quran, tengok pun boleh pahala dah tuan-tuan. Sebab tu ada orang tanya, dia kata ustaz, dia kata hamba ni Quran tak boleh baca. Cuma kalau hamba baca abata ni boleh pahala juga ke? Alif data A, alif bawah I, alif dapat U, A, I, U. Boleh pahala juga ke? Jawabnya, boleh pahala tuan-tuan. To data ta, po data pa, ta, pas, bote pen. Ngarak ko abata berdoa ni. Cuma nak rayaknya, sebut abata pun boleh pahala dah tuan-tuan. Nak menggambar ke bahawa baca Quran ni boleh pahala. Jadi tengok Quran pun boleh pahala dah. Dan ulama sebut antara perkaranya lagi, kita tengok muka kedua ibu bapa kita pun boleh pahala. Hak mana klik kerana nak raya ni dah klik tengok muka mak pak boleh pahala. Dan yang ketiga, kita tengok Kaabah iaitu Baitullah boleh pahala juga. 3 benda yang kita buat hanya sekadar tengok saja boleh pahala tuan-tuan. Baik. Dan antaranya lagi, sebagaimana maklum, dalam keadaan kita mencari Lailatul Qadar, kita kena ingat tentang saudara kita yang berada di Palestin. Mereka berdepan dengan Zionis Yahudi laknatullah. Sebagaimana maklumat yang kita dengar, hampir 7,000 rumah rakyat di Gaza hancur tuan-tuan. Dan 3,000 ni dikatakan bahawa kalaulah rumah tu 3 tingkat, bererti hancur separuh. 3,000 rumah hancur separuh tuan-tuan. Tetapi alhamdulillah, dengan adanya Izzuddin Al-Qassam ini, menyebabkan hari ini Yahudi pun takut. Di mana kita baca dalam Facebook terbaru, di mana 15 Yahudi ini, tentera Zionis Yahudi, kerana takut untuk berdepan dengan Al-Qassam ini, dinyatakan bahawa 15 orang ni tembak kaki sendiri supaya dimasukkan dalam hospital disebabkan kerana takut kepada Al-Qassam ini. Inilah antara kekuatan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada tentera Islam di Palestin. Dan kita melihat Perdana Menterinya iaitu Ismail. Perdana Menteri ini antaranya diberi penerangan kepada Izzuddin Al-Qassam ini dalam memperjuangkan agama Allah supaya tidak ada riak dalam diri masing-masing. Maka kita tengok tentera ni semua tuduh muka belakang. Tujuannya ialah supaya tidak timbul sifat nak tunjuk ke orang tuan-tuan. Sebab tu kalau kita tengok banyak yang dipost gambar-gambar dalam Facebook, tentera Al-Qassam ni semua dia pakai topeng belakang. Tujuannya supaya tidak timbul sifat riak tu. Dia disebut pernah berlaku bila tentera Al-Qassam ini duduk dalam satu gua, dalam satu lombong ataupun
dalam tanah lah. Di mana tentera Al-Qassam ini diminta supaya tiap-tiap tentera ni buka muka nak tengok. Buka. Jadi dalam ramai-ramai ni seorang saja tak buka. Lalu diminta supaya dia ni buka. Bila buka saja, bila dibuka saja muka di antara tentera Al-Qassam ini, rupa-rupanya Perdana Menteri dia sendiri pun berjual juga, tuan-tuan. Ni nak ayatnya hebatnya Perdana Menteri Palestin, tuan-tuan. Agak-agaklah hak berlaku di Sabah ni, Perdana Menteri kita berani pergi ke tak, tuan-tuan? Kira salah dah ni. Kalau kita kira salah lah. Kalau diberi peluang oleh Allah, dihantar kita ni berjihad di Palestin, agak-agak pergi ke buat kita ni. Amo tak agak, tuan-tuan. Dan tempat kita ni makah dengan kalai pun nakut bangat dah. Tapi tidak orang sini dak tempat lain lah, tuan. Tempat lain sini pergi belakang boleh jadi. Baik. Jadi dalam kita mencari Lailatul Qadar, kita jangan lupa berdoa kepada saudara kita di Palestin supaya Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada mereka, tuan-tuan. Kita tengok Zionis Yahudi ni, laknatullah, adalah merupakan satu bangsa yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, tuan-tuan. Sebab itulah Yahudi ni, dialah satu bangsa yang tidak ada peri kemanusiaan. Wanita dibunuh, anak-anak kecil dibunuh, tuan-tuan. Sebab apa yang berlaku? Yahudi ni bukan sekadar anak kecil saja dibunuh, bahkan para nabi pun dibunuh, tuan-tuan. Nabi Zakaria dibunuh. Nabi Zakaria ni dibelah kepala Nabi Zakaria, nak menggambarkan bahawa Yahudi ni punya teruk tak teruk. Sebab tu digambarkan dalam Al-Quran, Yahudi ni suatu bangsa yang lebih teruk daripada babi dan juga kera, tuan-tuan. Ni Yahudi ni. Tapi apa yang berlaku hari ni menduka citakan kita, rupa-rupanya banyak barang ni yang dikira barang ni daripada Yahudi belaka, tuan-tuan. Rupa-rupanya Astro pun daripada Yahudi juga. Gak tiap-tiap rumah orang kita ni ada Astro belaka. Ada apa dah. Dan kita duk suruh boykot rokok dan sebagainya, sedangkan banyak lagi benda ni jadi import daripada Israel, tuan-tuan. Bahkan benda kecil dalam komputer tu, dia panggil Intel ke apa, pun daripada Yahudi juga, tuan-tuan. Israel juga. Cumanya kalau tak boleh boykot belaka, boykot separuh pun tak apa dah, tuan-tuan. Telefon Nokia Yahudi juga. Banyaklah, tuan-tuan. Jadi oleh kerana itulah, dalam kesempatan kita mencari Lailatul Qadar, kita jangan lupa berdoa kepada saudara kita di Palestin, tuan-tuan. Sebab itulah hari ini kita digembur-gemburkan banyak pemakanan yang ada pada hari ini dicampur dengan lemak babi, tuan-tuan. Kau bayar ke caklat ke beri pun campur dengan lemak babi. Dia bukan sekadar tu saja, banyak lagi dicampur dengan lemak babi. Tuan-tuan, rupa-rupanya kasut ni kalau harga mahal, kita masuk kaki kita ni berasa sejuk. Rupa-rupanya sejuk disebabkan dia campur dengan kulit babi juga. Begitu juga mi goreng tu. Dan mi hak warna kuning ni, kalau hak jenis apa ni, kalaulah dibuat daripada Cina, kalau dibuat daripada orang Cina, rupa-rupanya untuk memberi ketahanan kepada mi, dia campur dengan lemak babi juga. Padahal pun bila kita ayat bak hudud orang lawan pun, kan? Rupa-rupa makan lemak babi demon ni. Jadi apa yang berlaku hari ni,
Semua dicampur dengan lemak babi belaka. Sebab itulah babi ni binatang yang paling pelik tuan-tuan. Pelik babi ni. Kan? Ada orang teka kamu, dia kata babi ni pelik tak pelik. Babi ni biasanya bila mak pok ni, bila mak pok babi ni dia litah jalan, dia bawa anak. Orang teka kamu lah, bila anak ni ikut mak pok dia ni, biasanya anak ni dia akan tunduk kepala dia tuan-tuan. Anak babi dia akan tunduk. Jadi orang tanya kamu, apa ya anak babi bila dia ikut mak pok dia duduk belakang, biasanya anak dia ni akan tunduk kepala. Hamba pun kata, hamba pun tak ajar kelih. Jadi kata, apa anak babi tunduk? Hamba kata, apa Dia kata, sebab anak babi tu malu. Kihnya mak pok dia tu babi. Hak tu dia tunduk tu. Walah anak babi tak khabar ya dia pun babi juga. Jadi ada kuliahnya tuan-tuan, makanan yang ada hari ni dibimbangi tuan-tuan, dicampur dengan babi sehingga ada nombor siri dia MS370 dia ke campur belakang tuan-tuan, ada nombor siri 011. Kok kita tak kelah nak beli benda, nak kena bawa nombor siri semacam kan? Tapi kalau tak buat lagu ni dibimbangi, makanan yang kita beli kedai ni campur dengan lemak babi tu. Padah sedap makan sehari dua ni, rupa-rupa campur lemak babi tu. Kan? Jadi oleh kerana itulah tuan-tuan, dari segi pemakanan kena jaga. Dan kena jaga dari segi orang hak menega juga kena jaga. Hamba perhati orang menega ni kadang-kadang nak cari utuh makanan hak hari ni dan kalau tak laku esok dia jual lagi. Sehingga kai-kai keli ni kadang-kadang kita cobek dan ratai pala ni bila kita cobek tu lebih ulak dah tuan-tuan. Janganlah kita nak cari keuntungan dunia dalam keadaan kita tipu pelanggan kita. Ni bagi orang nego kena jaga bagi ni. Baik. Jadi alhamdulillah kita ada masa lagi 3 hari lagi. Jadi perbanyakkanlah amal. Kalaulah tidak berlakunya Lailatul Qadar sebagaimana hak amal sebut, katalah tidaklah kata malam ni, maka ada peluang lagi, iaitu malam yang ke-29 tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kacau lah. Tuan-tuan kacau. Semua apa yang berlaku hari ni, orang kita ni pelik weh. Dia ibadat ni awal Ramadan ni bersungguh, bila akhir ni kurang dah tuan-tuan, tak berapa banyak. Di masjid baru tu mungkin 2, 3, 4 malam dah orang penuh semua. Pas tangga boleh jadi demo pergi tu kerana nak tengok masjid, boleh jadi hak tu yang ramai tu. Mungkin 4 malam dah pergi, jadi penuh belaka. Semalam ada nesah tak ramai dah, boleh jadi kita bersangka baiklah, boleh jadi ke masjid lain belaka, boleh jadi. Boleh jadi. Jadi untuk terakhir ni tuan-tuan pecuklah. Kalau tidak kebetulan hari ni Lailatul Qadar, masih ada peluang lagi. Carilah Lailatul Qadar, jangan duk cari Lailatul Qadar tuan-tuan. Biasanya bila akhir Ramadan ni kok Lailatul Qadar, Lailatul Qadar tuan-tuan. Pakak dia cari baju raya. Sebab tu hamba ni kalau buat baju raya hamba beli sebelum puasa lagi. Tujuannya supaya tidak mengganggu ibadat kita sepanjang kita berada di bulan Ramadan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok pelik. Dalam masyarakat kita ni ada hak puasa tetapi semaya bedok ada juga tuan-tuan. Kan puasa semaya bedok tuan-tuan. Dia bila kita tanya dia, "Dah guana ya tak semaya ni?" Setengah orang dia puasa, semaya tarawih dia buat, semaya 5 waktu dia tak buat. Bila kita tanya apa dia tak semaya 5 waktu no? Dia duk kata semaya tarawih saja ni. Dia kata semaya tarawih ni
dalam bulan ni je ada. Semaya 5 waktu, hari lain pada tak buat pun tak apa, dia kata. Ada juga hak lagu ni. Jadi dia buat hak sunat, dia tinggal hak wajib. Ada. Dan diperbesarkan tarawih tu, ada pun yang wajib, dia tinggal tuan-tuan. Orang besar hak sunat, tinggal hak wajib ni, nak mudah faham. Kalau lah orang ni pergi kedai pakai serban sunat, tutup aurat ni wajib. Tapi bila dia pergi kedai, dia pakai serban saja, seluar tak pakai. Agak-agak orang ni nipuk kau tak puk. Tak puk. Tak puk lah jawab dia. Pasal pergi besar hak sunat, dia tinggal hak wajib. Baik. Ulama sebut antara perkara yang perlu kita bimbang ada 3 benda. Yang pertama, antara benda yang perlu kita bimbang ialah apakah amalan yang kita buat ni Allah Ta'ala terima ataupun tak. Kita kena berasa bimbang. Kan? Puasa kita buat dah, zakat kita keluar dah, kan? Sedekah hak sunat pun kita buat dah, tolong anak yatim kita buat dah. Dan kita perlu bimbang apakah amalan yang kita buat ni Allah Ta'ala terima ataupun tak. Kena berasa bimbang. Dan yang kedua, kita kena berasa bimbang, kata ulama, apakah doa yang kita minta ni Allah Ta'ala terima ataupun tak. Pun kita kena berasa bimbang. Kita minta doa, Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Betul, kita minta supaya Allah Ta'ala ampun dosa kita. Tetapi dalam masa yang sama, kita kena berasa bimbang apakah doa yang kita minta ni Tuhan terima ataupun tak. Kalau kita berasa lagu ni sekurang-kurangnya memberi suntikan semangat kepada kita untuk menambahkan lagi doa tuan-tuan. Ni setengah orang dia baru tak ada apa-apa lah. Dia kaya ni bukan kerana doa pun. Jadi dia mengambil langkah untuk tidak berdoa tuan-tuan. Jadi oleh kerana tu kita kena menentuk bahawa apakah doa kita ni Allah Ta'ala terima ataupun tak. Jadi bulan Ramadan ni perbanyaklah doa. 3 hari lagi ni kalau boleh tahajud jangan tinggal tuan-tuan. Bangun sembahyang tahajud, dan sebelum nak nak sahur tu semaya boleh 2 rakaat dulu. Cuma ada yang tanya ambo, dia kata ustaz, dia kata mula-mula tu berasa nak juga bangun sahur, bila 15 akhir ni tak berapa dah, malah bangun Ada petua ke ustaz untuk kalau kita gerak bini ataupun suami ni biar mudah bangun? Ada ke petua? Ada tuan-tuan. Petua dia, kalaulah isteri ni gerak isteri gerak suami nak ibadah bangun, mudah aja. Biar isteri pergi bisik telinga untuk lelaki, bisik lagu mana? Abang, kalau abang nak bini seorang lagi, boleh hamba setuju. Soh bangun selalu. Kan? Begitu juga suami kalau nak suruh bini hak jenis payah bangun, pergi bisik telinga dia. Bisik lagu mana? Dia kata yang abang bini dah semalam, soh bangun selalu. Bangun tu pula bukan bangun saja. Kalau tak kena belakang parai, ulucuk tuan-tuan. Waktu je. Tuan-tuan lah ni pelik tak pelik. Terbaru, amal tengok dalam Facebook, bukan dalam Facebook lah, sebab khabar tuan-tuan. Metro tak silap amal. Berlaku di Kuala Lumpur, di mana sepasal suami isteri. Bila suami klik rumah ni, lalu isteri dia minta supaya pergi beli baju raya. Katanya suami dia pakai tahun lepas lah, moga molek lagi, buat bazir je. Moga duit-duit payah ni. Jadi bini dia ni mendesak supaya suami dia ni pergi beli baju raya. Suami dia tak segi, kan? Lalu bini dia kata ginilah, kalau abang tak segi kau, kalau abang tak segi, abang orang IPT lah, biar amo pergi sendiri. Jadi tu laki dia buat pelemu kenyai, tak cara juga. Jadi bini ni kerana nak marah, dia pun gocoh lah tu laki dia, kan?
gocoh dada lebih kurang lah. Jadi mari-marilah duit ni. Dia pun gocoh lebih kurang, tapi tok laki tak buri juga. Tok laki dia kata Allah bazir je pakai hak tahun lepas kan. Jadi oleh kerana bini terlalu nak marah, dia pergi dapur ambil ulu lesung tuan-tuan. Bila ambil ulu lesung ni, dia katok di kepala tok laki dia kena 3 jahit tuan-tuan. Tuan-tuan hak mana bini tak beli baju raya lagi, jangan tebih mari weh, nya katok dengan ulu lesung lah ni tuan-tuan. Kerana baju raya katok tok laki tuan-tuan. Teruk. Jadi kalau ada tak beli baju raya lagi, pakai belilah weh. Tak sudut bazir lah beli so. Tapi lo ni oleh kerana puasa sebulan, raya pun sebulan. Dan setengah-setengah orang ni tak kurang baju raya. Kalau hak perempuan 5 lah ataupun 7 lah. Tapi tidak orang sini lah. Orang sini selah boleh jadi. Ya kaum muslimat nampak sengih belakang 7 lah tu. Baik. Dan yang ketiga, antara perkara yang perlu kita bimbang ialah apakah di penghujung hidup kita ni kita boleh ngucap ataupun tak. Ini kena bimbang juga ni. Sebab itulah pernah satu kisah seorang tok guru Al-Quran, dia ni pera buruk. Dia buruk ni dia dah ajar ngucap semacam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia buruk pun boleh ngucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tiap-tiap hari lah tok guru Quran ni duk ajar. Boleh jadi buruk lebar, boleh jadi dan duk ajar mengucap semacam. Baik satu hari kata dia tiba-tiba mari kucing dan pergi kekah kepala buruk saat ni, maka matilah buruk saat ni. Bila mati buruk ni, maka tok guru ni disebabkan buruk ni mati, maka dia nengu hampir 2 minggu duk nengu. Dan anak murid tanya dia, tok guru apa yang nengu ni? Adakah nengu kerana buruk mati ke lagu mana? Dia kata gini, aku yang nengu sangat sebab buruk yang aku ajar ngucap ni, kata dia bila dia nak mati dia tak sebut pun la ilaha illallah. Jadi aku duk bimbangnya, kata dia, aku ni hok duk ajar buruk ni, kata dia, adakah aku ni bila nak mati esok-esok aku boleh ngucap ataupun tak? Inilah yang dibimbangi oleh tok guru Quran ni, kerana dalam keadaan dia duk ajar buruk supaya ngucap, tiba-tiba bila mati buruk tadi tak boleh mengucap. Dia bimbang apakah dia bila nak mati esok-esok boleh mengucap ataupun tak tuan-tuan. Namun begitu kita letak atas diri kita, apakah kita nak mati esok-esok boleh mengucap ataupun tak tuan-tuan. Kena berasa bimbang. Baik. Baik, dalam surah Al-Qadar ini disebut bahawa menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, penurunan yang dimaksudkan ialah penurunan Al-Quran secara sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Ia terdapat di langit dunia ataupun langit pertama. Setelah itu barulah diturunkan secara peringkat demi peringkat kepada Rasulullah, yakni selama 23 tahun. Tuan-tuan tak berasa pelik ke? Kita ni cuti nuzul Al-Quran pada 17 Ramadan. Baik, apa yang disebut inna anzalnahu fi lailatul qadar? Diturunkan Al-Quran ialah pada malam Lailatul Qadar. Tapi apa yang kita pergi cuti yang dipanggil sebagai nuzul Al-Quran, iaitu 17 Ramadan. Rupa-rupanya ada pandangan mengatakan bahawa 17 Ramadan ni antara mula-mula turunnya surah, iaitu Al-Iqra tuan-tuan. 17 Ramadan. Cuma inna anzalna ni diturunkan Al-Quran sekaligus pada malam Lailatul Qadar adalah merupakan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Daripada Lauh Mahfuz ni dan diturunkan ke langit dunia, ia dipanggil sebagai Baitul Izzah. Maka bila turun Quran sastaka di Baitul Izzah, maka Al-Quran selepas pada itulah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beransur-ansur sehinggalah sampai 23 tahun komplit Al-Quran. Sebab tu di zaman Nabi Quran ni
dia tak ada, tidak dicetak di zaman Nabi, cuma dicetak di zaman Uthman je tuan-tuan. Sebab tu orang zaman dulu dia apa ayat Quran tuan-tuan. Jadi oleh kerana di zaman Uthman bin Affan menganggapkan bahawa bila Al-Quran ni berada di dada manusia, bila manusia ni mati, maka Quran tak akan hilang dengan begitu. Maka disebabkan itulah Uthman bin Affan beranggapan bahawa disebabkan dibimbangi bila mati hafiz Al-Quran, bererti hilanglah Al-Quran, maka di zaman dia lah dibukukan Al-Quran sehinggalah sampai hari ni tuan-tuan. Cuma apa yang berlaku di kawasan Tupak tak silap amuk, di imam masjid Geting, dia tunjuk beberapa helaian Al-Quran hilang tuan-tuan. Hilang. Ini menandakan bahawa Quran ni bila manusia tidak baca Al-Quran, menyebabkan Quran ni hilang tuan-tuan. Ada beberapa surah di dalam Al-Quran hilang. Jadi oleh kerana itulah sempena bulan Ramadan, bacalah Al-Quran tuan-tuan. Baik. Dan berdasarkan surah Al-Qadar ini, disebut pada malam itu Jibril alaihissalam dan para malaikat, yakni turun ke langit dunia atau ke bumi dengan membawa kebaikan dan keberkatan yang ditetapkan oleh Allah untuk tahun tersebut sehinggalah datang, iaitu malam Al-Qadar berikutnya. Jadi kalau ditakdirkan katalah malam ni, katalah semalam Lailatul Qadar, maka Jibril dan para malaikat turun ke langit dunia ataupun ke bumi dengan membawa kebaikan dan juga keberkatan kepada orang yang bermunajat pada malam tersebut. Dan meyakini dan percaya boleh jadi di masjid ni semalam pun dibuat sembahyang tahajud qiyamul lail. Pergi sembahyang di Masjid Kubakhiyah lah, penuh tuan-tuan. Alhamdulillah. Dan kita di Kelantan ni alhamdulillah dari segi kesedaran untuk sembahyang berjemaah dan untuk nak mencari Lailatul Qadar ni sehingga Tuanku sendiri pun turun tuan-tuan. Ni nak menggambarkan bahawa Kelantan ni hebatlah dari segi dari segi mencari amal tuan-tuan. Cuma apa yang perlu kita takuti, apakah amalan yang kita buat ni Allah Ta'ala terima ataupun tidak. Maka kita mengharapkan supaya Ramadan yang kita buat pada tahun ni adalah lebih baik daripada sebelumnya tuan-tuan. Jadi sekadar itulah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin.